Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Wawancara khas One News Bring Me Equal kembali ke udara di laman maya anda pada hari ini dan saya Syahril akan bersama anda sehingga 20 minit berikutnya. InsyaAllah kalau sebelum ini banyak telah pun kita perbincangkan sesuatu topik dan pada hari ini University Sains Malaysia USM menjadi tajuk utama kita dengan membawakan kelestarian pemangkin perubahan. Kenapa kami memilih USM? Kalau saya boleh berikan antara pengenalan kepada anda semua, dunia lestari, kemanusiaan dan juga masa depan manusia merupakan antara isu yang diperjuangkan oleh USM dan berdasarkan prinsip ini USM telah dipilih oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada tahun 2008 sebelum penggabungan antara Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pelajaran menjadi Kementerian Pendidikan pada hari ini dan perkara ini adalah bagi melaksanakan program pemacuan untuk kecemerlangan ataupun lebih dikenali sebagai APEX. Jadi apa itu APEX? Apakah bentuk kelestarian yang ingin dibawa oleh USM? Semuanya akan kami bawakan bersama tetamu di studio seketika sahaja nanti. Kembali bersama kami, wawancara khas One News Bring Me Equal membawakan tajuk kelestarian pemangkin perubahan secara khusus bagi University Sains Malaysia USM. Baik, tadi saya sudah memberikan sedikit pengenalan mengenai apa itu APEX dan tetamu yang kita bawakan ke studio juga adalah pimpinan utama juga untuk USM. Kami perkenalkan yang berbahagia Profesor Datuk Omar Osman, Naib Chancellor USM. Datuk, terima kasih sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih Syaril. Okey Datuk, alhamdulillah sihat. Sebelum kita nak menjurus kepada APEX dan juga kelestarian yang ingin dibawa oleh USM, kami dimaklumkan agak lama juga ya Datuk berada di USM dan adakah cerita-cerita kejayaan dan juga kualiti-kualiti graduan yang dilahirkan sudah pun mencapai visi Datuk ataupun ada lagi misi-misi berjangka panjang Datuk? Kita daripada segi graduan yang kita telah hasilkan, kita mendapati sekarang ini hampir 20% graduan kita berada di peringkat kerjaya bersama multinasional dan juga antarabangsa. Tanya saya, belum puas hati. Belum puas hati kita lagi. mau lebih cemerlang, lebih meningkatkan mereka yang boleh menerjah ke dunia global untuk menjadi universiti yang terkehadapan. Menerjah dunia global. Ya. Okey. InsyaAllah kita mengharapkan Datuk akan berpuas hati pada suatu tahap nanti insyaAllah. Okey, kita nak fokus mengenai program pemacuan untuk kecemerlangan ataupun lebih dikenali sebagai APEX. Kami yang dimaklumkan ia bermula pada 2008 lagi Datuk. Pada ketika itu, kenapa USM memilih kelestarian ini sebagai antara topik untuk diangkat? Kelestarian ialah satu perkara masa hadapan. Perubahan dalam dunia global dan juga transformasi dalam masa hadapan akan berasaskan kepada kelestarian ataupun apa yang kita boleh lakukan pada hari ini yang akan memastikan bahawa kita akan dapat meneruskan kelangsungan kehidupan pada masa hadapan. Jadi USM melihat bahawa kalau kita ingin menjadi kami memimpin seperti moto kita dan berada ke dalam selalunya langkah-langkah terkehadapan in front of many people, maka kelestarian harus menjadi satu tonggak utama universiti. Itu yang kita telah letakkan pada awal tahun 2008 dan kita berhasrat untuk meneruskannya pada masa hadapan. Yalah, saya ada terbaca juga pertusan Datuk pada Januari 2014, pertusan Naib Chancellor, dan pada ketika itu juga Datuk telah pun melancarkan program APEX ini untuk fasa kedua untuk 2014 hingga 2018. Kalau boleh kongsikan fasa pertama, adakah mencapai sasarannya? Fasa pertama melalui satu proses di mana kita meletakkan asas-asas yang penting dalam memastikan bahawa universiti ini akan digerakkan dalam satu gerakan yang bersekali dan berkerangka. Sebanyak juga institusi yang boleh menjadi cemerlang dalam sesuatu bidang. Tapi kita selepas berbincang di peringkat universiti pada masa itu, saya belum lagi menjadi Chancellor, tapi terlibat dalam banyak perbincangan, menekankan dan berpendapat bahawa sesebuah institusi
akan menjadi cemerlang sekiranya kita boleh membawa keseluruhan atau hampir keseluruhan ataupun majoriti komunitinya bersama-sama dalam satu arah tuju yang jelas. Dan kecemerlangan ini akan berfasa dan berstruktur. Maka fasa pertama diletakkan bagaimana kita meletakkan dan membina blok-blok binaan, building blocks, kerangkanya itu. Dan fasa kedua ini kita berharap kita dapat melonjakkan, walaupun belum habis lagi secara keseluruhan dan bukan mudahan. Tapi kita merasakan inilah satu yang amat perlu dilakukan dalam menggerakkan sebuah institusi. Dan institusi ini harus bergantung kepada komunitinya. Jadi kerangka secara keseluruhannya ada fasa pertama, fasa kedua, dan insyaAllah kita akan meneruskan lagi. Fasa kedua ini kita meletakkan jangka yang lebih panjang sikit, 10 tahun, tetapi kita akan bergerak dalam 5 tahun supaya kita apa yang dipanggil perancangan jangka sederhana boleh dilakukan dan boleh dinilai efeknya dan kesannya pada masa hadapan. Apa kesan yang ingin dicapai oleh USM berdasarkan kelestarian ini? Berdasarkan kelestarian ini kita mengharapkan bahawa kita akan melahirkan pada masa hadapan graduan-graduan yang dapat boleh membantu menguruskan gaya kehidupan dan juga lifestyle yang sihat, lestari untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk negara. Dan ini adalah satu target kita, satu sasaran bahawa cemerlang itu haruslah dilihat dalam konteks yang menyeluruh. Dan apa yang paling penting ialah kita mesti pastikan graduan yang kita lahirkan itu sihat minda dia, sihat tubuh badan dia, dan tahu apa sebenarnya tanggungjawab dia sebagai seorang ketua dalam sesuatu gerak kerja ataupun institusi, dan memastikan apa juga tindakannya itu nanti pada masa hadapan akan boleh dilihat sebagai sesuatu yang menjamin kesejahteraan misalnya. So jadi kalau kita cakap kelestarian ni is very conceptual, tetapi yang sebenarnya dalam reality ialah sesuatu yang amat praktikal. Dalam realiti sesuatu yang amat praktikal. Itulah model yang akan dilahirkan. Itu nanti yang kita lahirkan. Kita lahirkan graduan yang mendapat kelas pertama, tetapi akademik saja, mindanya tidak lestari, tak lestari, itu belum sampai. Tak tercapai. Belum sampai. Okey. Datuk, tadi kita kongsikan mengenai kerangka asas, saya kira fasa pertama, fasa kedua dan juga apa yang model yang nak dilahirkan. Kalau kita boleh perincikan, kita teropong dengan lebih menyeluruh, apakah bentuk-bentuk aktiviti yang ingin diterapkan terutamanya di peringkat universiti sebelum model ini nak dilahirkan? Okey, dalam fasa kedua ni kita sudah mula melihat kelahiran apa itu universiti memimpin kelestarian. Contohnya, kita universiti pertama yang mempunyai polisi kelestarian. Membinanya daripada pengalaman dan juga input-input. Keduanya, kita juga sudah mewujudkan majlis kelestarian universiti, juga yang belum diwujudkan oleh sesuatu. Jadi dari segi kerangkanya kita sudah ada beberapa perkara. Dan kita juga ada dasar-dasar lain, sepertinya dasar yang kita sedang bina sekarang ini adalah dasar perolehan hijau ataupun e-procurement. Kita juga sedang menggerakkan pasukan-pasukan yang melihat kepada bagaimana menguruskan kecekapan tenaga di universiti. So itu adalah apa yang dipanggil asas-asas polisi dan juga bagaimana menggerakkannya. Dan kemudian kita juga ada strategi lain. Sepertinya sekarang kita sudah ada satu metodologi untuk menilai kursus-kursus yang ditawarkan sama ada dia mempunyai elemen kelestarian. Ya. Setiap kursus di USM? Bukan saja di USM, mungkin seluruh dunia pada masa depan. Ya. Kita sudah pun ada test run dan kita sudah dapati bahawa kita boleh menilai sesuatu kursus melalui kurikulumnya saja pun kita boleh tahu bahawa ianya ada asas-asas kelestarian atau tidak. Itu contoh-contoh lah yang kita asas-asas kelestarian. Itu dalam kerangka fasa kedua. Dalam kerangka fasa kedua kita sudah ada apa yang dipanggil sustainability assessment methodology ataupun metodologi pengukuran kelestarian untuk kursus-kursus akademik di universiti-universiti. So kita sudah pun menjalankannya untuk USM dan sedang membawa beberapa rakan universiti lain untuk kita lihat bagaimana kita mengukur.
Okey, baik, selepas ini mungkin kita nak khususkan pula antara bagaimana pula universiti-universiti lain melihat peranan USM, sebab saya pasti di pihak kerajaan mahu menjadikan USM ni sebagai universiti perintis kepada universiti lain dalam mewujud kelestarian, tetapi semua itu Datuk akan jawab selepas kita berehat seketika. Okey. So yang itu you can ask and I can explain how you. Okey, kembali bersama kami wawancara khas One News Berbumi Equal bersama dengan Naib Chancellor USM Profesor Datuk Omar Osman membincangkan mengenai kelestarian pembangkit perubahan. Tadi banyak sudah pun Datuk kongsikan mengenai kerangka asas dalam pada USM hendak memberikan satu stigma kelestarian itu kepada para pelajarnya. Tadi saya gantung persoalan mengenai apakah USM ingin menjadi, bukan ingin tetapi mahu menjadi perintis kepada universiti-universiti lain. Datuk boleh? Okey, dalam fasa kedua kita ada satu tugak iaitu kita panggil perkongsian Apex. Okay. Dalam perkongsian Apex ni kita akan menjalankan program-program berkongsi pengalaman, praktis-praktis terbaik dan juga perkara-perkara yang kita boleh lebarkan kepada universiti-universiti lain sama dalam atau luar negara. So dalam ini kita sekarang sudah mewujudkan beberapa rangkaian ataupun network dan kita sudah ada kita sudah wujudkan apa dia panggil Southeast Asia Sustainability Network ataupun SEASON. Kita sudah juga mewujudkan Asia Pacific University Community Engagement Network APUSEN, dan baru-baru ini kita mewujudkan Regional Sejahtera Network. Ketiga-tiga rangkaian ni sekarang ni mempunyai keahlian lebih daripada 120 institusi. Sama ada di Malaysia, di Asia Tenggara ataupun di Asia Pasifik. Tujuannya ialah kita juga melebarkan apa yang kita sudah laksanakan, tetapi pada masa yang sama kita juga mahu belajar daripada universiti-universiti lain bagaimana mereka melaksanakan program-program kelestarian, program-program apa yang kita panggil sejahtera, dan juga program-program dari bagaimana kita melibatkan diri dengan komuniti ataupun libat sama komuniti yang kita panggil asas-asas kelestarian secara praktikal. Jadi kerjasama tu memang adalah dengan universiti-universiti lain. Ya, dia ada, dan kita sedang memperhebatkan lagi dengan mewujudkan apa yang kita panggil di USM nanti the Global Network of Universities melalui beberapa rangkaian dan sub rangkaian yang ada di universiti. Datuk, satu lagi memandangkan program ini antara yang dipantau juga oleh pihak kerajaan terutamanya Kementerian Pendidikan kini, apakah bentuk mungkin cerita-cerita kejayaan satu, tetapi mungkin orang kata perlu ada laporan ataupun laporan setiap fasa perlu diberikan kepada pihak kementerian. Kita sudah sediakan laporan dan sudah pun kita serahkan laporan-laporan berkenaan dan kita juga melaporkan secara berkala. Tetapi itu juga disokong oleh beberapa perkara yang lain. Contohnya di peringkat akademik, kita sudah pun menawarkan masuk tahun ketiga satu kursus asas kelestarian yang diikuti oleh hampir 400-500 orang pelajar. Dan pada bulan September nanti kita akan menawarkan apa yang dipanggilkan minor dalam kelestarian. Minor ni di USM ni kalau pelajar boleh mengambil major dan minor, seperti major pengurusan, nanti minor kelestarian. So juga mungkin tidak dilakukan oleh mana-mana universiti. Dan di peringkat ijazah sarjana, kita sekarang sudah pun menawarkan MBA kelestarian, sarjana kelestarian bandar, dan pada bulan September nanti kita akan mula menawarkan di Kuala Lumpur, ini marketing lah, sarjana praktis pembangunan ataupun Masters in Development Practice yang kita adakan kerjasama dengan Columbia University dan Earth Institute di New York, dan berangkaian dengan 32 universiti lain di seluruh dunia. Dan kita akan tawarkan di Kuala Lumpur nanti Masters in Development Practice. Jadi perkara-perkara itu menunjukkan bahawa USM bukan saja berstrategi, tadi melaksanakan program-program kelestarian di peringkat projek, di peringkat akademik dan juga seterusnya di peringkat
pendidikan. Itu antara yang nak dilahirkan, terutama dari segi kursus-kursus yang ditawarkan. Dari segi tenaga pengajar di USM pula, bagaimana proses penerapan supaya input nak disalurkan kepada para pelajar? Pada masa saya mula bergerak bersama-sama dengan Naib Chancellor dulu, misalnya pada tahun 2004 kita mula awal sebelum kita 2008. 2004 sudah kita mula menggerakkan gerakan kelestarian. Memang kelestarian ataupun sustainability ini adalah sesuatu yang amat tidak diketahui ramai. Tapi syukur alhamdulillah dalam kerangka model ekonomi baru Malaysia, elemen kelestarian itu dimasukkan, dan kita bersyukur kerana sudah diambil itu sebagai sesuatu yang kerajaan nampak itu sebagai penting. Dan juga apabila Kementerian Tenaga ditukar menjadi Kementerian Teknologi Hijau, kita juga bertepuk tangan. Dan saya fikir tenaga pengajar kita sudah mempunyai tanda aras kesedaran yang tinggi dalam kelestarian. Dan ini boleh lihat daripada kursus-kursus yang diajar, dan bagaimana kita melihat dan membuat audit kepada kursus-kursus yang ada elemen-elemen kelestarian di universiti. Itu di peringkat universiti. Datuk, satu lagi, selain daripada saya kira secara lengkapnya USM mahu menerapkan kepada mahasiswa-mahasiswinya di peringkat universiti, tetapi dalam perjalanan yang lebih luas selepas graduan ini bergraduasi dan model dilahirkan di peringkat secara Malaysia secara keseluruhannya pula, mungkin dalam pemikiran jangka panjang Datuk, setelah model ini dilahirkan, apa yang akan dapat kita capai untuk Malaysia mengenai kelestarian ini? Sebuah negara dalam menerajui pembangunan masa hadapan perlu ada 3 asas yang penting. Pertama ialah bagaimana membina kesejahteraan kehidupan sosial yang lebih sesuai mengikut peredaran, iaitu negara yang maju tetapi rakyatnya gembira dan sihat. Betul. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana negara kita membina kerangka pengganda ekonomi ataupun the economic development yang sesuai dan boleh terus menjadi sesuatu yang tidak akan mendatangkan masalah pada masa hadapan. Sebuah negara boleh membangun dan maju, tetapi pada masa hadapan dia akan menjadi masalah. Jadi apa yang negara kita perlu asaskan ialah bagaimana kita membina sebuah negara yang mempunyai kapasiti untuk maju dengan sendirinya. Dan yang ketiga, supaya negara kita membina satu kerangka untuk memastikan bahawa persekitaran yang ada dan sumber-sumber terhad yang ada ini dijagai dengan pembangunan yang tidak dihadkan, sesuai dengan peredaran masa. Bukan kata if you want to nak menjaga persekitaran langsung tidak maju, itu juga tidak akan menjadi sebuah negara yang lestari. 3 perkara, ekonomi, sosial dan juga persekitaran. Keseimbangan ini adalah apa yang kita perlu beri kepada kerajaan melalui graduan-graduan yang kita hasilkan. Tiga pelan jangka panjang lah kita kira. 3 pelan jangka panjang yang sepatutnya memang pun ada dalam dasar ekonomi baru dan model ekonomi baru Malaysia. Kalau kita nak menjurus juga pun antara asas utama yang nak dibawa oleh USM adalah mentransformasi pendidikan tinggi untuk kelestarian hari esok. Hari esok tu itulah yang dimaksud Datuk tadi. Itu. Dan pendidikan tinggi adalah bertanggungjawab untuk 2 perkara. Pertama, membina negara. Graduan yang lahir perlu membina negara. Of course, kalau dia boleh pergi keluar negara, dia juga kemudiannya nanti akan membina negara. Dan yang kedua ialah memajukan negara. Nation builder and also nation developer. Dan apa yang kita lahirkan nanti daripada graduan-graduan ini, mereka inilah yang akan mentransformasikan hari esok untuk negara. Baik Datuk, secara konklusinya perbincangan kita, mungkin yang menonton ni sebahagiannya para pelajar USM tapi ramai juga belia-belia di luar sana. Apakah bentuk lestari yang walaupun mereka tidak yang menuntut di USM ataupun di mana-mana saja, belia perlu memahami lestari itu penting untuk mencapai 3 hasrat yang Datuk katakan tadi. Mungkin ada sesuatu Datuk nak war-warkan. Untuk anak muda pada masa hadapan, nasihat saya ialah mereka perlulah
memastikan bahawa apa yang dilakukan adalah baik untuk mereka. Baik untuk mereka bermakna kehidupan mereka akan sejahtera. Yang kedua, apa yang dilakukan tidaklah harus mencemarkan alam sekitar. Betul. Kalau sekiranya aktiviti itu akan mendatangkan wang dan menjana ekonomi, tapi mencemarkan alam sekitar sehingga tidak ada pembaharuan boleh lakukan, maka itu perlu difikirkan dengan baik. Yang ketiga ialah sekiranya anak muda ini mampu untuk menjana aktiviti-aktiviti berasaskan ekonomi untuk memastikan bahawa pendapatan mereka itu sesuai untuk kehidupan masa hadapan, maka mereka itu akan tergolong dalam orang-orang yang lestari. Jaga kesihatan, jaga kesejahteraan diri, pastikan mereka boleh berupaya untuk membina negara, membina diri sendiri dan tidak merosakkan persekitaran dalam masa hadapan. Itulah yang patut Malaysia ada. Satu soalan cuba pandangan peribadi Datuk lah. Era kita sekarang ni masih tahap lestari ataupun belum capai lestari? Kita masih banyak lagi. Masih banyak cabaran. Tetapi sebelum kita mula melihat secara kritis, kita harus membina keupayaan. Betul. Sekarang ni kadang-kadang kita terlampau terkehadapan untuk mengkritik, tapi kita tidak berusaha untuk membina keupayaan dan kapasiti. Banyak masa dihabiskan kepada perkara-perkara yang sepatutnya kita gembelingkan tenaga untuk membina keupayaan pada masa hadapan. InsyaAllah. Baik, semuanya tergalas di bahu anda semua, mahasiswa-mahasiswi yang menyaksikan siaran kita pada hari ini. Datuk, terima kasih. Ini saja masa yang kita ada untuk berkongsi. InsyaAllah lain-lain waktu mungkin ada sesuatu kejayaan-kejayaan, cerita-cerita lain yang kita nak kongsi dengan USM. Terima kasih, Datuk. Untuk kebaikan semua, insyaAllah. Untuk kebaikan semua, insyaAllah. Profesor Datuk Omar Osman, Naib Chancellor USM. Terima kasih. Jadi terima kasih juga atas perhatian anda semua, para penonton di laman maya sekalian, kerana sudi bersama kami di One News Berimik Equal untuk tajuk kelestarian pembangkit perubahan. Kita mengharapkan apa yang telah pun kami kongsikan sedikit sebanyak dapat memberikan impak kepada kehidupan anda dalam pada kita nak mencapai sebuah negara maju dan lestari pada masa hadapan, sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Datuk tadi, mentransformasikan pendidikan tinggi untuk kelestarian hari esok. Saya Syaril Sarabudin melaporkan tirai. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi.